FM. Dan pada minggu ini merupakan slot yang ke-16 saya, dan kita akan membicarakan lagi, iaitu kita sambung lagi tentang berkaitan dengan qada Allah dan reda Allah yang tidak berlaziman. Jadi untuk sebagai pembukaannya, saya mempersilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang suci, agama yang sebenar, dengan akidah yang suci, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beramal ibadah berdasarkan kepada ilmu, dan beribadah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini akan menyambung berkaitan dengan qada Allah dan reda Allah tidak berlaziman. Ini slot yang ke-16, pembicaraan rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar Allah, perkara baik, iman dan taat qada dan qadar Allah, perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembicaraan masih lagi berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, berlandaskan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada Allah, perkara yang baik, iman dan taat serta Allah taala redha. Qada Allah, perkara yang jahat, kufur dan maksiat serta Allah tidak redha. Jadi qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemudian saya pergi pula kepada qada Allah, perkara yang manis, perkara yang pahit. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah baik, kehendak Allah dan perbuatan Allah jahat, kehendak Allah dan perbuatan Allah, wa hulwihi wa murrih, perkara yang manis pun qada Allah, kehendak Allah dan perbuatan Allah, perkara yang pahit pun qada Allah, kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selak yang terdahulu saya pergi kepada qada Allah, perkara yang manis, perkara yang pahit. Saya datangkan contoh perkara yang manisnya, selak yang terdahulu dengan Tuhan qadakan kaya. Itu perkara manis. Tuhan qadakan sehat. Sebaliknya perkara yang pahit, Tuhan qadakan miskin, Tuhan qadakan sakit. Itu sebagai contoh. Tapi kita pergi pada lebih luas lagi lah. Maknanya qada yang manis, kejayaan di dunia. Qada yang pahit, kegagalan. Dia tu lebih umum lagi. Tapi kita kena faham, seperti saya sebut slot yang terdahulu, Allah qadakan perkara yang manis. Allah qadakan kita kaya contohnya. Adakah berarti Allah redha kepada kita? Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah Ta'ala redha kepada mereka yang Allah Ta'ala qadakan beriman dan beramal soleh. Di masa yang sama, orang yang Allah Ta'ala qadakan beriman dan beramal soleh ni, Allah Ta'ala qadakan kaya. Mana Allah qadakan kaya dengan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala redha dia. Tapi Allah Ta'ala redha dia kerana dia beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, Allah Ta'ala qadakan seseorang beriman dan beramal soleh, tetapi Allah Ta'ala qadakan dianya miskin ataupun sakit. Itu bukan berarti Allah tak redha. Allah redha sebab dia beriman dan beramal soleh. Kenapa Allah qadakan dia miskin?
Kenapa Allah Ta'ala qadakkan dia sakit? Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia yang sementara untuk Allah Ta'ala balas di hari akhirah dengan pembalasan kebaikan yang kekal selama-lamanya. Jadi seseorang tu diradai oleh Allah ataupun tidak, bukan kira kepada Allah Ta'ala qadakkan manis ataupun pahit, kira kepada seseorang yang Allah Ta'ala qadakkan beriman dan masalah, Allah Ta'ala redha kepada seseorang. Sama ada Allah Ta'ala qadakkan perkara manis, kaya dan sihat, ataupun Allah Ta'ala qadakkan perkara yang pahit, ini miskin ada ataupun sakit. Sebab saya contoh dari minggu lepasnya, contoh kalau seseorang berniaga tidak berjaya, satu perniagaan tidak berjaya, kemudian pada satu ketika dia mengikut, contoh ni lah, dia mengikut satu jemaah. Dia ikut satu jemaah tu, perniagaan dia tiba-tiba berjaya. Dulu dia ikut jemaah yang lain, perniagaannya tidak berjaya. Dia ikut satu jemaah, perniagaannya berjaya. Tiba-tiba dia kata ini menunjukkan bahawa jemaahnya diradai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala qadakkan dia berjaya ketika dia mengikut satu jemaah. Itu salah faham. Jemaah yang diikuti diradai oleh Allah jika jemaah tu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, beriman dan beramal soleh, jalan sebenar. Allah Ta'ala redha kepada seseorang, sama ada di masa sama Allah Ta'ala qadakkan dia berjaya dalam perniagaan ataupun tidak. Bukan kata neraca Tuhan redha dengan satu jemaah kerana ketika saya ikut jemaah tersebut saya berjaya dalam perniagaan, saya ikut jemaah lain terdahulu saya tidak berjaya dalam perniagaan. Menunjukkan bahawa jemaah terdahulu tidak sebenar, Tuhan tidak redha. Jemaah sekarang sebenar, Tuhan redha. Salah penilaian seumpama itu. Sama ada jemaah tersebut diadai oleh Allah Ta'ala tidak, jemaah berlandas pada Quran dan hadis, Allah Ta'ala redha. Jemaah yang beriman dan amal soleh, Allah Ta'ala redha. Sama ada pada masa dia mengikut jemaah tersebut, Tuhan qadakkan dia berniaga berjaya ataupun tidak. Jadi makna Tuhan qadakkan perkara yang manis atau pahit, makna qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Itu kena faham molek situ. Jangan kita salah faham pula. Makna soalnya jemaah dahulu yang kita ikut, kita berniaga pada masa tu tak berjaya, jemaah tu salah lah. Jemaah yang saya ikut kemudian ni, saya berniaga berjaya, jemaah tu mesti betul. Salah penilaian seumpama tu sebab berjaya ataupun tidak dalam perniagaan, diqadakkan dengan kejayaan perkara manis, diqadakkan dengan kegagalan perkara yang pahit, qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qada Allah, redha Allah tidak berlazimah. Kemudian sebagian saya sebut tadi, nak pergi luah laginya, qada yang manis, qada yang pahit. Qada yang manis kejayaan, qada yang pahit kegagalan. Sebagai contohnya kejayaan atas dunia, sebagai contoh kejayaan atas dunia, Tuhan qadakkan dianya dapat kemenangan, dapat ketinggian, dapat kekuasaan atas dunia ni. Tuhan qadakkan dia dengan kemenangan, maka Allah Ta'ala redha akan dia kerana Allah Ta'ala qadakkan kemenangan atas dunia ni. Tu Allah Ta'ala redha kepada mereka yang telah qadakkan beriman dan beramal soleh. Ni kadang-kadang berlaku salah faham, yang mana apabila mereka dapat kejayaan atas dunia, mereka dapat kemenangan atas dunia, mereka dapat kekuasaan atas dunia, dapat memerintah contohnya, dia dapat kemenangan, dapat ketinggian, dapat kekuasaan memerintah, qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Tuhan qadakkan kemenangan seumpama tu, kekuasaan umpama tu, Allah Ta'ala redha lah. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Memang betul lah, kita fokus kepada dia dapat memerintah. Memang qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang berlaku adalah qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca dalam wirid sembahyang, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau ya Allah yang beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendak, dan engkau ya Allah mencabut kerajaan daripada sesiapa yang engkau kehendak. Jadi maknanya kemenangan, kejayaan, dapat kekuasaan, boleh memerintah ke, ataupun kekuasaan itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memang kesemuanya qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala redha lah ketika Allah Ta'ala qadakkan kekuasaan tadi. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kalaulah seseorang tadi beriman dan beramal soleh, kemudian Allah Ta'ala qadakkan
kekuasaan, Allah Ta'ala qada kekuasaan serta Allah Ta'ala redha. Redhanya mana? Redha kerana mereka beriman dan beramal soleh. Mereka beriman dan beramal soleh, tapi mereka tidak dapat kekuasaan. Mereka kalau bertanding pun sentiasa kalah. Tak dapat kekuasaan, tak dapat kemenangan. Allah Ta'ala redha sebab mereka beriman dan beramal soleh. Bukan dengan qada kekuasaan, maka Allah Ta'ala redha. Itu salah faham. Sebab qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ni kadang-kadang timbul salah faham. Kami dapat kekuasaan berdekat-dekat, berarti Tuhan redha akan kami, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan restu akan kami. Ini golongan-golongan yang tidak memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala bersama, Allah Ta'ala kasih kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih akan mereka yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa. Allah kasih akan orang bertakwa. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala bersama. Sama ada mereka ini dapat kekuasaan memerintah ataupun mereka tidak dapat kekuasaan memerintah. Allah bersama dengan mereka yang bertakwa, mereka yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, mereka yang tidak bertakwa, mereka yang tidak beriman dan beramal soleh, Allah tidak akan redha walaupun Allah qadakan kekuasaan berdekat-dekat sekalipun, berabad-abad sekalipun. Jadi kalaulah dapat kejayaan, kekuasaan, kemenangan, Allah Ta'ala bersama, Allah Ta'ala redha, itu salah faham berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala redha bersama dengan kamu jikalau kamu mengikut Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kamu beriman dan bertakwa, sama ada Allah Ta'ala qadakan kamu kemenangan, kekuasaan, ataupun Allah tidak qadakan kamu kemenangan ataupun kekuasaan. Jadi redha Allah bukan pada kemenangan ataupun pada kekuasaan. Redha Allah pada iman dan amal soleh. Kalau jalanan yang sebenar, maka Allah bersama, Allah Ta'ala redha walaupun Allah tidak qadakan kemenangan. Ini biasa dahulu. Kalau menang saja boleh memerintah, boleh kuasa, Allah redha, Allah bersama. Sebab kami menang dengan qada Allah. Betul? Yang menang memang qada Allah, yang kalah pun qada Allah. Tapi qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Sama telah pula kalaulah kemenangan kita tu atas perjuangan yang batil, kemenangan kita atas perjuangan yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemenangan kita sandar kepada qada Allah pun salah dah. Sebab apa? Sebab jalanan kita jalanan yang salah. Ditambah pula kemenangan kita tu bersama dengan penipuan-penipuan. Sandar pula kepada kemenangan qada Allah, lagilah salah. Sama telah pula sandar kemenangan atas perjuangan yang batil, yang palsu, yang tak sebenar tadi ni, Allah redha, Allah bersama, Allah restu, Allah berkati, lagilah salah pemahaman. Tapi apabila berpahaman seumpama tu, berdekat-dekat memerintah, sampai masa Tuhan tarik kekuasaan, jatuh. Lepas tu redha Allah di mana? Allah tak redha dah ke? Walaha Allah sentiasa redha jikalau seseorang beriman dan beramal soleh, duduk di kemuncak kekuasaan ke, ataupun tidak pernah dapat kekuasaan ke, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang bertakwa, Allah sentiasa redha, Allah sentiasa kasih, Allah sentiasa bersama. Bukan kata qada kemenangan Allah redha, tu salah faham. Sebab kalau kita kira kepada kekuasaan, memang tu'til mulka man tasya, engkau yang memberi kerajaan pada siapa yang engkau kehendak. Ni kita baca dalam wirid sembahyang. Betul? Naiknya kerajaan Nabi Sulaiman AS, kehendak engkau ya Allah. Naiknya kerajaan Nabi SAW, kehendak engkau ya Allah. Diteruskan dengan kerajaan Khulafaur Rasyidin, kehendak engkau ya Allah. Naiknya kerajaan Namrud, laknatullah, kehendak engkau ya Allah. Naiknya kerajaan Fir'aun, laknatullah, kehendak engkau ya Allah. Lepas tu,
Yang mana yang Tuhan reda? Hak mana yang beriman dan beramal soleh Tuhan reda. Hak mana yang kufur, yang tidak beriman, tidak beramal soleh, Tuhan tidak reda. Walaupun Tuhan qada kan Namrud memerintah lama mana? Berabad-abad. Firaun memerintah lama mana? Berabad-abad. Kehendak engkau ya Allah. Lepas tu Allah Ta'ala reda. Kehendak Allah dan reda Allah tidak berlaziman. Itu sebagai contoh. Macam sekarang lah. Kalau kita tengok kepada kegagalan, kita tengok sekarang di bumi Palestin. Siapa yang Allah qadakan kekuasaan? Israel laknatullah. Orang Palestinnya sentiasa ditindas. Jadi maknanya orang Israel laknatullah tu Allah Ta'ala reda. Sebab Allah qadakan kekuasaan kepada Israel. Sampai ke negara umat Islam yang sekitar, yang ramai pun tak berani. Dengan kekuasaan kerajaan Israel laknatullah. Dengan apa yang ada pada mereka. Kehendak siapa tu? Kehendak Allah. Allah reda. Allah tidak reda. Dan macam mana dengan orang Palestin yang tertindas? Allah tak reda kepada mereka sebab mereka beriman dan beramal soleh. Tapi kenapa Allah qadakan orang Palestin tertindas? Itu ujian kehidupan atas dunia. Mereka mati syahid, dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kira kekuasaan, maka Tuhan qada, maka Tuhan reda. Maka Israel Tuhan reda sebab memanglah Israel dapat kekuasaan. Datang daripada mana? Daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala reda. Dah. Reda. Kehendak Allah, qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Pernah ni sebagai contoh. Ni sebagai contoh. Ni jatuh kerajaan Mesir, Kerajaan Mubarak. 30 tahun dia memerintah. Naik presiden barunya almarhum Dr. Mursi. Tapi Dr. Mursi hanya dapat memerintah setahun. Kemudian diguling. Maka orang berkata, kenapa Dr. Mursi digulingkan? Sebab Tuhan tak reda lah sebab setahun je. Itu salah pemahaman. Mubarak memerintah 30 tahun. Almarhum Dr. Mursi memerintah hanya setahun. Siapa yang Tuhan reda? Mubarak memerintah 30 tahun. Qada Allah. Mursi hanya dapat memerintah setahun. Qada Allah. Lepas tu, reda. Qada Allah. Reda Allah tidak berlaziman. Siapa yang Tuhan reda? Antara Mubarak 30 tahun dengan Mursi hanya setahun, menaik pula kerajaan presiden yang lain. Allah Ta'ala reda kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka jalan sebenar Al-Quran dan hadis. Sama ada mereka merintah 30 tahun ke, 1 tahun ke, tak pernah memerintah ke. Mereka yang beriman dan beramal soleh, Tuhan reda, Tuhan bersama, Tuhan kasih. Kalau mereka tidak beriman, tidak beramal soleh, Tuhan tak reda. Walaupun Tuhan qadakan atas dunia, boleh memerintah berdekad-dekad, berabad-abad sekalipun. Ini kena faham dah. Sebab ada orang, dia tak faham bab akidah, dia sandar boleh memerintah, menang dalam apa-apa dalam pilihan raya contohnya, maka Tuhan pun reda. Itu salah faham. Tapi kemenangan betul qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemenangan atas jalan kebatilan, jangan sesekali sandar kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya benda ni benda yang berlaku. Tak ada pembetulan, tak ada peringatan. Kenapa kamu sandarkan reda Allah kepada qada kemenangan? Kamu sandarlah Allah reda akan kami sebab kami jalan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betul. Bukan kata kami dapat qada kekuasaan kemenangan, Tuhan reda pada kami. Itu salah. Tuhan reda pada kami kerana kami mengikut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga mereka yang tak pernah dapat kekuasaan, kemudian dapat kekuasaan. Kami sudah dapat kekuasaan sebab Allah Ta'ala telah reda kepada kami. Ada juga seumpama tu. Kami menang sekarang kerana Tuhan reda akan kami. Tu tak betul juga. Selama-lama ni tak pernah menang. Last kemudian menang. Yang menang kemudian ni, kami menang kerana Tuhan reda akan kami. Dan sebelum ni kamu tak pernah menang, maka Tuhan tak reda kepada kamu. Tu salah faham juga. Kami menang sekarang ini, itu qada Allah. Allah reda ke tidak? Kalau kamu jalanan Al-Quran dan hadis, Allah Ta'ala reda akan kemenangan kamu sebagai ujian. Tapi kalaulah kamu dapat kemenangan sekarang, tapi jalan kamu tidak sebenar, kamu dapat kemenangan atas jalan istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan, dapat kejayaan, memang qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi qada Allah, reda Allah, tidak berlaziman. Kemudian, saya nak sentuh sedikit laginya. Sekarang,
Kita diuji dengan COVID. Kita diuji dengan COVID. Saya tengok tadi, kes sekarang ni dunia 230 juta. 230 juta lebih sekarang. Kematian pula 4.7 juta lebih sekarang satu dunia. Jumlahnya tinggi. Jumlahnya tinggi. Yeah. Tapi tak samalah, ada tempat yang mana kisnya tinggi, ada tempat yang mana kisnya rendah. Dan ada tempat yang dakwa tidak ada kis. Betul ke tidak, tak tahulah. Ada tempat yang kata tak ada kis. Jadi sekarang ni adalah tempat yang kisnya rendah. Negara umat Islam kisnya rendah. Maka itu semua qada Allah Subhanahu wa taala. Yeah, qada Allah. Qada Allah. Kis tinggi pun qada Allah, ujian. Kis rendah pun qada Allah. Maka apabila kis tu rendah, qada Allah, maka bila kis rendah, mereka pun sandar. Kis rendah kenapa? Kerana Tuhan redha kepada mereka, sebab itulah Tuhan qadakan kis rendah. Ia letak di situ. Walha kis tinggi qada Allah, kis rendah qada Allah. Yeah. Tak ada kis pun qada Allah. Qada Allah, redha Allah tidak berlazimah. Tak boleh sandar kepada oleh kerana Tuhan qadakan satu-satu tempat tu kisnya rendah, maka Tuhan redha kepada mereka. Satu-satu tempat tu kis tinggi, Tuhan tak redha lah tu. Tak boleh letak di situ. Allah Ta'ala redha kepada mereka yang beriman dan amal soleh, sama ada di tempat mereka Tuhan qadakan kis tinggi ataupun kis rendah. Bukan kerana Tuhan qadakan kis rendah juga, Tuhan redha pada tempat tersebut. Tuhan qada kis tinggi, Tuhan tak redha. Tak betul gitu. Tapi kita ni apabila diuji dengan COVID, kita sentiasa muhasabah. Memang kita banyak kesalahan, kita banyak dosa dengan Allah. Memang kita kena sentiasa muhasabah. Kita sentiasa bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak letak tempat tu Tuhan redha atau tidak bukan kerana kis tu. Dan tadi kita muhasabah. Memang kita mengakui kita banyak dosa. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berlakulah wabak taun di bumi Syam. Adakah kerana Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa? Sebab Allah qadakan di bumi Syam wabak taun yang matinya siapa? Ribu-ribu para sahabat dan para tabi'in. Ketika wabak taun di bumi Syam pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka oleh kerana wabak taun pada masa Sayyidina Umar, yang mati itu kerana sahabat dan tabi'in ribu-ribu, Allah tak redha lah. Allah Ta'ala redha mereka yang beriman dan amal soleh. Sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu. Mereka beriman dan amal soleh, sahabat lah yang paling tinggi sekali. Kenapa Allah Ta'ala uji dengan wabak taun? Itu kehendak Allah, qada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat yang meninggal, sahabat yang masyhur yang meninggal, di antara Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, sahabat Nabi, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang wajib syurga. Sahabat Nabi yang masuk Islam awal. Sehari selepas daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu masuk Islam. Kita maklumlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dia masuk Islam. Kemudian sehari lepas tu Abu Ubaidah masuk Islam bersama dengan Abdul Rahman bin Auf. Ini Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Nama yang dicadangkan sebagai khalifah oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dipilih oleh umat Islam adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi nama yang Sayyidina Abu Bakar calonkan sebagai khalifah pengganti Nabi adalah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah bersama Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sendiri pada masa menjadi khalifah, dia menjadi calon pilihan Sayyidina Umar untuk menjadi khalifah selepas daripada Sayyidina Umar wafat. Tapi Abu Ubaidah wafat, meninggal kerana wabak taun pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Adakah kerana Tuhan tidak redha? Tidak. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak betul lah kalau kita kata satu-satu tempat Tuhan redha sebab kis dia rendah. Tidak. Satu-satu tempat Tuhan redha jika kalau mereka beriman dan amal soleh, sama ada kis mereka rendah ataupun kis mereka tinggi. Kadang-kadang tempat yang kis rendah, Tuhan uji dia dengan peperangan. Di tempat yang kis qawi rendah, Tuhan uji dengan kebuluran. Itu semua ujian daripada Allah. Qawi rendah kisnya, tapi tempat mereka berperang, tempat mereka kebuluran, itu qada Allah. Allah redha ke tak? Allah redha kalau mereka beriman dan amal soleh. Bukan kata kis rendah menunjukkan bahawa Tuhan redha, kis tinggi Tuhan tak redha. Tak ada kena-mengena. Tak ada. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Sebagai contoh, Turki, negara umat Islam,
Berapa kes dia sekarang? Turki ranking yang ketujuh. Ranking yang ketujuh negara yang paling tinggi kes. Tapi negara Islam yang pertama adalah Turki, paling tinggi. Ranking dunia, Turki nombor 7. Ranking dunia. Turki 6.9 juta kes. 6.9 juta kes di Turki. Adakah Turki Tuhan tidak redha? Mereka beriman, masalah Tuhan redha. Kes mereka tinggi, ujian. Sebagaimana kita di Asia Tenggara. Manakah negara yang paling tinggi kes? Negara yang paling tinggi kes, negara yang paling ramai umat Islam di Indonesia. Adakah Indonesia Tuhan tidak redha? Tuhan redha jika mereka beriman dan beramal soleh. Bukan kerana mereka kes tinggi, Tuhan tak redha. Mereka kes rendah, Tuhan redha. Itu salah faham. Ya. Qada Allah, Faham. redha tidak berlaziman. Kita maklum kan Indonesia, Betul. kalau kira ranking dunia, ranking yang ke-13 sekarang. Kes mereka 4.1 juta. Kes di Indonesia, kematian mereka 140,000. Indonesia. Qada Allah. Allah tak redha pada negara Indonesia. Mereka beriman, mereka bermasalah, Tuhan redha. Kalau mereka tidak beriman, mereka tidak bermasalah, Tuhan tidak redha. Sama ada kes mereka tinggi ataupun kes mereka rendah. Itu semua qada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Jadi kita kira panjang dah ni bicara tajuk kita. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Saya nak sentuh satu lagi sebelum kita ni selesai slot yang ke-16, slot yang ke-9 kita pindah pada tajuk yang lain pula. Saya sentuh berkaitan dengan qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemudian saya sentuh slot yang terdahulu, redha Allah dan suruh Allah berlaziman. Perkara yang Tuhan redha, beriman dan beramal soleh, Tuhan suruh, Tuhan perintah. Perkara yang Tuhan suruh, Tuhan perintah, iaitu beriman dan beramal soleh, Tuhan redha. Jadi redha dan suruh berlaziman. Kemudian kita tajuk kitanya qada dan redha tidak berlaziman. Redha suruh berlaziman. Maka qada dan suruh pun tidak berlaziman. Tuhan qada seseorang beriman dan beramal soleh, serta Tuhan suruh mereka beriman dan beramal soleh. Tuhan qada seseorang kufur dan maksiat, Tuhan tak suruh pun mereka kufur dan maksiat. Itu maknanya qada Allah, suruh Allah tidak berlaziman, sebagaimana qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Kalau sidang pendengar macam dah tambah tajuk lain pula ni. Yeah. Tadi tajuk asal kita qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemudian redha Allah dengan suruh berlaziman. Berarti qada Allah dan suruh Allah tidak berlaziman jugalah. Tuhan qadakan seseorang beriman dan beramal soleh, serta Tuhan suruh perintah seseorang beriman dan beramal soleh, itu berlaziman. Tuhan qada seseorang kufur dan maksiat, tapi Tuhan tidak suruh mereka kufur dan maksiat. Allah Ta'ala perintah kepada mereka yang kufur dan maksiat ni supaya mereka beriman, tapi mereka kufur. Allah Ta'ala perintah mereka supaya beramal soleh, tapi mereka melakukan maksiat. Jadi mana Allah suruh mereka beriman, tapi Allah tidak qadakan mereka beriman. Allah suruh mereka beramal soleh, bukan suruh buat maksiat, tapi Allah tidak qadakan mereka beramal soleh. Sebaliknya Allah qadakan mereka kufur dan maksiat. Jadi qada Allah dan suruh Allah pun tidak berlaziman. Sebagaimana qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Saya nak sentuh qada dan suruh ni tidak berlaziman. Pernah satu program yang besar. Program tu program yang dalam dewan lah, bukan program terbuka dalam dewan program tersebut. Tapi walaupun program tersebut dalam dewan, dia ada live. Ada live ni jadi terbuka lah. Dia ada live, tapi memang dalam dewan. Jadi seseorang yang bercakap ni, orang yang tinggilah kedudukan dalam negara, dia bercakap di hadapan tu orang Islam pun ada, orang bukan Islam pun ada. Dia bercakapnya apa? Tapi perkara ni walaupun orang tahu, tapi perkara ni jadi senyap je. Tidak ada pembetulan pun tidak ada, teguran pun tidak ada, berjalan begitu je. Jadi seseorang ni berkata dalam ceramah dia lah. Ceramah dia kata, Allah tidak suruh semuanya masuk Islam. Sebab apa? Sebab kalau Allah suruh semuanya masuk Islam, Allah qada lah masuk Islam belaka. Sekarang ni Allah qada dah Islam belaka? Tak.
Walaupun di Malaysia kita ni majoritinya Allah Ta'ala qadakkan orang Islam. Tapi kalau ke dunia, majoritinya orang kafir, orang Islam hanya 1/4, 1/5 sahaja. Jadi sekarang ni Allah tidak qadakkan semuanya masuk Islam. Betul lah. Berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka, dia kata. Sebab apa? Sebab kalau Allah suruh jadi Islam belaka, pasti Allah akan qadakkan jadi Islam belaka, kun fayakun. Jadi Islam belakalah kamu, maka jadi Islam belakalah kamu. Tapi Allah buat tak seumpama tu? Allah qadak tak jadi Islam belaka? Tidak. Berarti dia kata Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Sebab apa? Qadak dengan suruh dibuat berlaziman. Ni salah pak. Salah sangat-sangat. Tapi tidak ada Betul lah. tidak ada teguran dan tidak ada pembetulan. Tidak ada peringatan, tidak ada. Jadi salah sangat-sangat. Hikmah Allah Ta'ala lantik Rasul adalah supaya kesemua manusia beriman dan beramal soleh. Itu hikmah Allah Ta'ala melantik Rasul supaya semuanya beriman dan beramal soleh. Okay. Dan Allah Ta'ala tugaskan pada Rasul supaya memerintah, mendakwah dan memerintah, menyuruh manusia supaya beriman dan beramal soleh. Tapi betul lah Allah tidak qadakkan jadi Islam belaka, betul. Tapi maknanya Allah suruh di Islam belaka. Sebab qadak Allah dan suruh Allah tidak berlaziman. Kalau Allah kehendak qadak jadi Islam belaka, jadi Islam belaka lah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau ya Muhammad bahawa beriman oleh sekalian mereka di bumi, nescaya akan beriman oleh mereka yang ada di bumi ni sekaliannya. Jikalau Tuhan engkau kehendak ya Muhammad. Tapi Tuhan kehendak tak? Tuhan tidak kehendak. Maknanya Tuhan kehendak sebahagiannya beriman, sebahagiannya tidak, betul. Tapi Tuhan suruh jadi beriman belaka. Sebagian dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, Kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kata olehmu ya Muhammad, Tuhan perintah Nabi supaya kata kepada manusia, wahai manusia. Tuhan perintah kepada Nabi supaya kata kepada manusia, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Tuhan perintah kepada Nabi supaya kata, aku ni Rasulullah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Kemudian ayat di depan tu, apa yang Allah perintah pada Rasul supaya kata pada manusia. Rasul pun kata, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kamu semua wahai manusia dengan Allah dan dengan Rasulnya. Maknanya Allah Ta'ala perintah supaya Nabi SAW perintah manusia supaya beriman dengan Allah dan Rasul. Memang Allah Ta'ala perintah supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi Allah Ta'ala qadakkan sebahagian sahaja yang beriman, dan Allah Ta'ala qadakkan sebahagian laginya tidak beriman. Jadi qadak Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Allah Ta'ala qadakkan beriman dan Allah Ta'ala suruh beriman. Tetapi ada orang yang Allah Ta'ala suruh beriman, tapi Allah tidak qadakkan ianya beriman. Qadak dan suruh tidak berlaziman. Allah Ta'ala qadakkan kita alhamdulillah beriman. Allah suruh kita beriman. Allah qadakkan orang kafir ni tidak beriman, kekal kafir. Tapi Allah Ta'ala suruh mereka supaya beriman. Allah Ta'ala suruh. Itulah perintah Allah dan Rasul. Tapi Allah tidak qadakkan orang kafir tadi beriman. Tapi Allah Ta'ala suruh. Sebab apa? Sebab qadak Allah dan suruh Allah tidak berlaziman. Sebagaimana qadak Allah dan reda Allah pun tidak berlaziman. Tapi reda Allah dan suruh Allah berlaziman. Allah Ta'ala reda pada mereka yang beriman dan beramal soleh, serta Allah Ta'ala suruh supaya mereka beriman dan beramal soleh. Tapi qadak dengan suruh tidak berlaziman. Jadi hak kata tadi tu memang salah sangatlah. Cakap di hadapan orang kafir dia juga. Allah Ta'ala tidak suruh jadi Islam belaka. Orang kafir berdengung, gitu. Kalau Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala qadakkan manusia ni beriman belaka. Tapi Allah tidak qadakkan, mana Allah tak suruh. Salah sangat-sangat. Allah Ta'ala suruh supaya semuanya beriman.
Itulah hikmah diutuskan Rasul. Tetapi Allah Ta'ala qadakkan sebahagian saja beriman, ikut Rasul. Dan Allah Ta'ala qadakkan sebahagian laginya kufur, engkau tidak ikut Rasul. Qadak Allah dan suruh Allah tidak berlaziman. Jadi kira-kira untuk tajuk besar kitanya, qada Allah, reda Allah tidak berlaziman, selesailah. Jadi insya-Allah di slot akan datang, sebelum kita masuk kepada tajuk kita berkaitan qadar perbuatan Allah. Sekarang tajuk kitanya qada, ketentuan Allah, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Insya-Allah kita akan masuk pula kepada qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi insya-Allah selalu akan datang sebelum nak masuk kepada pembicaraan qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan kita wajib redha dengan sekian qada Allah. Sama ada qada tu qada yang baik ataupun qada yang jahat, kita wajib redha dari sudut qada Allah. Dan kita kalau perkara tu perkara jahat, kita diharamkan redha dari sudut ikhtiar dan usaha, walaupun redha dengan qada Allah bukan bicara akidah. Qada, redha dengan qada Allah adalah bicara sifat mahmudah dalam pembicaraan ilmu tasawuf, tapi dia ada kaitan dengan bicara qada Allah. Jadi insya-Allah setelah akan datang saya akan pergi pada tajuk kita wajib redha dengan sekalian qada Allah. Qada yang baik kita jelas kita redha. Kalau qada yang buruk kita wajib redha juga dari sudut qada Allah, dan kita haram redha dari sudut ikhtiar usaha seseorang manusia. InsyaAllah untuk selok akan datang. Wallahu a'lam. Baiklah, tadi kita telah pun mendengar perkongsian untuk pada minggu ini, merupakan untuk kesudahannya, iaitu berkaitan dengan qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk tajuk baru, Ustaz, ya. Insya-Allah. Jadi untuk minggu ini, sebelum kita berakhir dalam pengajian kita, seperti biasa untuk pagi ini saya minta Ustaz untuk bacaan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kita bersama-sama lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama, dan kita teruskan lagi untuk rancangan seterusnya dalam pagi ini bersama dengan DJ Anggun Inspirasi.